Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 4 Jun bersama saya Fazidah Mustafa. Berikut tajuk utama malam ini. Jemaah haji positif COVID-19 tetap dapat peluang tunai haji. Juga jemaah umrah meninggal dunia tiba KLIA. Seramai 295 Duyufur Rahman berlepas ke Tanah Suci hari ini setelah 2 tahun ibadah itu tertangguh akibat pandemik COVID-19. Kumpulan haji pertama Malaysia bagi musim 1443 Hijrah berlepas pada jam 1.35 petang tadi di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA menerusi penerbangan Saudi Airlines. Tinjauan berita Al-Hijrah di Pusat Konvensyen Movenpick KLIA Sepang pagi tadi mendapati proses penghantaran kumpulan pertama jemaah haji Malaysia berjalan dengan tenang dan lancar. Sebahagian Duyufur Rahman didapati tiba di kompleks tabung haji KLIA tersebut seawal jam 7 pagi untuk membuat segala persiapan sebelum bertolak ke Tanah Suci. 295 jemaah tersebut merupakan sebahagian daripada kuota 14,306 yang diberi Kerajaan Arab Saudi kepada Malaysia bagi musim haji kali ini. Pelepasan jemaah haji hari ini turut diraikan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang hadir beramah mesra dengan para jemaah. Turut hadir Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Idris Ahmad dan Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz. Tidak seperti kebiasaan setiap kali pelepasan jemaah haji sebelum ini, suasana di kompleks haji kali ini agak teratur dan ahli keluarga jemaah tidak bersesak-sesak memasuki kawasan berkenaan. Rata-rata jemaah haji yang ditemui meluahkan rasa syukur dan teruja kerana terpilih menjadi tetamu Allah, lebih-lebih lagi setelah 2 tahun ibadah haji tertangguh susulan pandemik COVID-19. Inilah kita dah well prepared dah sebab daripada 2020 dah bersedia kan. Jadi okeylah. Alhamdulillah, syukur jelah. Semoga dapat selesaikan ibadah haji ni dengan sempurna dan dapat haji mabrur. Tolong doakan. Alhamdulillah saya terpilih disebabkan saya telah daftar dari kecil lagi, ayah saya telah daftarkan. Dan tahun ni saya terpilih untuk kali ketiga. Untuk tahun pertama saya tolak sebab saya sama belajar. Tahun kedua pun saya tolak sebab saya sama belajar. So kali ketiga saya terima, alhamdulillah. Kemuncak dia sebenarnya masa ujian PCR lah sebenarnya. Sebab PCR tu walaupun kita dah selesai kita dah jawab tawaran, dah settle semua dokumen, PCR punya result tu menentulah, macam berdebar jugalah nak tahu result kan. Saya tinggi penghargaan kepada tabung haji kerana telah memilih saya dan isteri untuk menunaikan haji pada tahun ini dan juga sebagai jemaah pertama yang akan dihantar ke Tanah Suci pada tahun ini. Perasaan amat gembira lah, alhamdulillah. Pesawat Saudi Airlines SV5635 yang membawa 295 jemaah haji tersebut dijangka tiba di lapangan terbang antarabangsa Putra Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah pada 4.55 petang waktu Arab Saudi. Dalam pada itu, 3 daripada 298 jemaah haji kumpulan pertama ke Tanah Suci tahun ini disahkan positif COVID-19. Pengarah Eksekutif Haji Tabung Haji TH, Datuk Seri Said Saleh Said Abdul Rahman berkata, perkara itu telah dimaklumkan awal dan jemaah yang disahkan positif tersebut dinasihatkan supaya menjalani prosedur kuarantin seperti yang ditetapkan. Mereka telah maklumkan kepada kami lebih awal dan kami telah pun menasihati mereka supaya melalui proses atau prosedur Kementerian Kesihatan Malaysia di mana mereka hendaklah melalui tempoh kuarantin yang sepatutnya. Selepas itu, apabila mereka tiada lagi apa-apa simptom, mereka bolehlah mendapat nasihat daripada pihak hospital dan pihak doktor dan membuat PCR test sekali lagi. Tambahnya, setelah jemaah tersebut tamat menjalani kuarantin dan mendapat keputusan PCR negatif, pihak TH akan berusaha mendapatkan tempat bagi mereka menerusi penerbangan yang seterusnya.
Sementara itu, beliau menyarankan agar jemaah haji sentiasa cakna daripada segi menjalankan ujian PCR COVID-19. Saringan PCR perlu dilakukan 56 jam sebelum waktu melapor diri di stesen berlepas dan sekiranya didapati positif, perlu dimaklumkan segera bagi perancangan yang seterusnya. Mengulas mengenai sekiranya salah seorang daripada pasangan jemaah positif COVID-19, Datuk Seri Said Saleh menjelaskan ia terpulang kepada pasangan tersebut sama ada ingin meneruskan perjalanan atau menunggu pasangannya sehingga sembuh. Menurutnya lagi, Kerajaan Arab Saudi sebelum ini menetapkan hanya jemaah yang negatif ujian PCR sahaja dibenarkan menunaikan rukun Islam kelima itu, begitu juga syarikat penerbangan yang terlibat. Penerbangan terakhir jemaah haji ke Tanah Suci dijadualkan pada 3 Julai depan. Dan berikut ucapan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Idris Ahmad kepada Duyufur Rahman dari Malaysia yang mula berlepas mulai hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya mengucap selamat jalan kepada 295 jamaah haji yang pertama yang akan terbang pada pagi ini. Saya mengharapkan supaya mereka yang dianugerahkan dengan haji yang mabrur. Jaga kesihatan yang baik. Tumpuan kita ialah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan melakukan amalan-amalan yang boleh mendatangkan kebaikan untuk agama kita dan untuk bekalan akhirat kita. Selamat untuk menunaikan ibadah haji dan semoga dianugerahkan dengan haji yang mabrur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siru ala barakatillah. Sementara itu, hampir 100 petugas haji di Madinah mengadakan solat hajat dan bacaan Yasin bagi mendoakan kesejahteraan dan keselamatan semua jemaah haji. Selain sudah membuat persiapan rapi, mereka juga bersemangat dan teruja menyambut ketibaan jemaah haji Malaysia yang pertama ke Madinah yang baru berlepas dari KLIA pagi tadi. Ini adalah salah satu daripada perancangan spiritual kita lah. Daripada kita dari sudut manusia ni membuat persiapan rapi, sebagaimana rapi pun kita terpaksa lah memohon daripada Allah SWT agar perjalanan operasi kita, operasi di sektor Madinah ini berjalan lancar, supaya segala yang kita pohon agar para jemaah haji Malaysia dan para petugas sentiasa dipermudahkan segala urusan dan diberi kesihatan yang baik semasa berada di Tanah Suci ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar para jemaah kita tiba di Madinah ini dalam keadaan mereka bersedia dari segi fizikal dan mental. Dan apa-apa yang berlaku kepada jemaah tabung haji, insya-Allah kami sudah bersedia di sinilah. Segala kelengkapan infrastruktur, ubat dan juga kaki tangan insya-Allah lengkap. Jadi kita sentiasa membuat saringan di bilik-bilik jemaah haji, membuat ziarah silaturahim dan juga memberi pendedahan berkaitan dengan isu-isu kesihatan mental, isu-isu kesejahteraan psikologi. Cuaca di sini agak mencabar dengan suhu yang mencapai 45 darjah Celsius. Diharapkan bakal haji lebih bersedia. Manakala itu, Arab Saudi menyambut ketibaan kumpulan pertama jemaah haji dari luar sejak pandemik COVID-19 melanda. Kumpulan jemaah haji dari Indonesia tiba di Madinah dan dijadualkan bertolak ke Tanah Suci Mekah dalam tempoh beberapa minggu akan datang bagi menunaikan ibadah haji. Sebelum pandemik COVID-19 melanda, seramai 2.5 juta umat Islam menunaikan ibadah haji pada 2019. Namun hanya 1,000 jemaah haji tempatan yang dibenarkan menunaikan ibadah terbabit sebelum ditingkatkan kepada 60,000 jemaah pada tahun berikutnya. Namun April lalu, kerajaan mengumumkan akan membenarkan sejuta umat Islam dari dalam dan luar negara melakukan ibadah haji Julai ini. Sebelum wabak berlaku, ziarah umat Islam adalah penyumbang pendapatan utama bagi kerajaan, membawa kira-kira $12 bilion Amerika setiap tahun. Bagaimanapun, jemaah haji tahun ini dihadkan kepada yang lengkap vaksin dan di bawah usia 65 tahun. Jemaah dari luar Arab Saudi dikehendaki mengemukakan keputusan PCR COVID-19 negatif daripada ujian yang diambil dalam tempoh 72 jam perjalanan.
Seorang jemaah umrah wanita yang baru pulang dari Mekah menghembuskan nafas terakhir di KLIA sebaik tiba. Wanita berkenaan difahamkan rebah dan pengsan sejurus keluar daripada pintu pesawat. Menurutnya, mangsa juga dibantu oleh kru pesawat dan pasukan perubatan namun disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Allahyarhamah adalah jemaah umrah dari Kota Tinggi Johor. Jenazah telah selamat diuruskan dengan kerjasama baik dari kru Malaysia Airlines, kaki tangan dan polis KLIA. Laporan juga sudah dibuat di Pejabat Imigresen dan Balai Polis KLIA serta jenazah dihantar ke Hospital Serdang untuk urusan selanjutnya. Enam individu cedera selepas kenderaan dinaiki mereka dirempuh dalam nahas membabitkan 10 kenderaan di Jalan Tun Abdul Razak, Lebuh Air Keruh, Melaka malam semalam. Kejadian kira-kira pukul 9.15 malam itu dikatakan berlaku selepas pemandu sebuah kereta jenis BMW 330E berusia 38 tahun diserang sawan ketika berhenti di lampu isyarat merah di Taman Ciptaku. Ketua Jabatan Siasatan Penguasaan Trafik JSPT Negeri Superintendent Amran Omar dalam kenyataannya berkata, kejadian itu turut mengakibatkan salah seorang mangsa patah tulang hidung. Beliau berkata semasa pemandu kenderaan BMW itu menunggu lampu isyarat, dia diserang sawan dan menyebabkannya merempuh 9 buah kenderaan sehingga menyebabkan 6 orang mangsa cedera ringan dan mendapat rawatan di Hospital Melaka. 9 kenderaan lain yang terlibat adalah 2 buah Pro 2 Myvi dan masing-masing sebuah Honda Jazz, Pro 2 Kenari, Pro 2 Viva, Pro 2 Alza, Toyota Corolla Altis, Nissan Frontier dan Proton Persona. Mengulas lanjut, beliau berkata, pemandu tersebut juga mengalami kecederaan dan dikejarkan ke Hospital Pantai untuk rawatan lanjut. Kesemua mangsa menerima rawatan di zon hijau dan zon kuning Hospital Melaka dan kes disiasat di bawah Seksyen 43-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Selepas ini, budak 6 tahun hidap kanser otot tahap akhir. Alhamdulillah bertemu kembali. Plan haram ubah suai rumah flat dilihat seperti tiada jalan penyelesaian. Bahkan pemilik rumah seakan tidak gentar dengan tindakan pihak berkuasa yang merobohkan sebuah rumah tambahan di Ampang baru-baru ini. Ia susulan mereka masih selamba menggunakan ruang tersebut untuk melakukan rutin harian seperti biasa tanpa perlu risau. Tinjauan di sekitar Keramat petang tadi mendapati lebih 50% rumah flat berstatus kos rendah mengubah suai kediaman mereka sehingga merubah bentuk asal rumah berkenaan. Ada yang menambah di ruang belakang dengan menjadikan ruang empayan. Ada juga yang menjadikan ruang baharu itu sebagai parkir kereta. Lebih teruk, ubah suai dilakukan di tingkat 2 dengan menambah di ruangan tepi. Jika dilihat dari mata kasar, pembinaan telah lama dilakukan sehinggakan pemilik selesa menggunakannya tanpa rasa bersalah. Sering menjadi persoalan, adakah pihak berkuasa jarang melakukan pemantauan atau bagaimana? Dalam pada itu, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL memaklumkan kepada Berita Al-Hijrah mereka mengesan dan mendapati isu berkenaan kian berleluasa sejak 2010 lagi. Di Kuala Lumpur, antara kawasan panas yang dikenal pasti melakukan pengubahsuaian melampau adalah seperti di kawasan perumahan kos rendah Parlimen Seputih, flat kos rendah Kuchai Entrepreneurs Park dan di kawasan perumahan kos rendah Parlimen Wangsa Maju, iaitu di flat Sri Langkawi, kawasan flat kos rendah Seksyen 2, Seksyen 4 dan Pangsapuri Andika Setapak. Di BKL dalam pada itu memaklumkan dari tahun 2017 hingga 2021 sebanyak 39 notis telah dikeluarkan, manakala 15 kes pula telah berjaya dirobohkan yang melibatkan pembinaan di Parlimen Kepung, Bukit Bintang, Batu dan Wangsa Maju. Laporan Hanisa Hasanuddin, Berita Al-Hijrah. Jika dilihat dari fizikalnya yang lincah dan riang bermain, siapa sangka Safia Aisyah Syahrul Ashraf
adalah pesakit kanser otot tahap akhir. Lebih menyedihkan, susuk tubuh berusia 6 tahun ini dijangkakan doktor pakar hanya mempunyai tempoh hayat selama 6 bulan sahaja lagi. Anak tunggal pasangan Syahrul Ashraf Syahrudin 31 tahun dan Syamimi Atira Sanusi 30 tahun disahkan mengidap kanser tersebut sejak 2019 dan sudah menjalani 2 pembedahan di peha kanannya. Menurut Syahrul Ashraf, anaknya perlu menjalani rawatan ketiga dengan kadar segera. Namun menurut doktor pakar, peluang anaknya sembuh amat tipis iaitu hanya 20% walaupun selepas rawatan. Memang saya sedih sangat-sangat. Saya masuk daripada bilik doktor tu, doktor bagi tahu yang anak saya penyakit dia datang balik kan. So memang saya sedih sangat, tak tahu cakap apa dah masa tu. Memang sedih. Memang saya tak jangka lah benda ni akan jadi kan. Sebab kalau tengok dari luaran pun dia nampak sihat kan. Dia lari sana melompat sana, kita pun risau tengok kan. Tapi yang lepas yang dia buat MRI baru ni dalam raya keempat tak silap, yang result tu menunjukkan yang kanser tu dia memekak sikit daripada sebelum ni. Menurut Syahrul Ashraf, biarpun masih berharap Safia Aisyah akan sembuh, dia dan isteri tetap berusaha menggembirakan kanak-kanak berkenaan. Ujar penghantar makanan ini, walaupun pendapatannya tidak seberapa, dia dan isterinya akan memenuhi apa sahaja permintaannya sementara hayat anak tunggal mereka itu masih ada. Katanya Safia Aisyah sering menyorakan keinginan untuk bermain salji namun mereka tidak mampu membawanya ke luar negara bagi memenuhi hasrat tersebut. Prihatin dengan nasib dan keinginan Safia Aisyah, Persatuan Sahabat Kanak-Kanak Kanser Wilayah Utara akan membawanya ke ICT Shah Alam, Selangor pada pertengahan bulan ini untuk menunaikan hajatnya bermain salji di sana. Selain itu, Timbalan Menteri Kesihatan yang juga Ahli Parlimen Bagan Serai, Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali, turut menyampaikan sumbangan kepada keluarga tersebut. Orang ramai yang ingin membantu meringankan beban keluarga ini boleh menghubungi talian tertera atau memberi sumbangan terus ke akaun Maybank Syahrul Ashraf. Lebih 5.03 bilion ringgit diperuntukkan bagi projek pembangunan sekolah dan institusi pendidikan di seluruh negara. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata peruntukan tersebut diluluskan di bawah rancangan Malaysia ke-12 RMK-12. Katanya bagi Terengganu terdapat 79 projek baharu dan sambungan bagi pembangunan sekolah serta institusi pendidikan. Bagi Terengganu terdapat 79 projek baru dan sambungan bagi pembangunan sekolah serta institusi pendidikan dengan kos keseluruhannya sebanyak RM914.79 juta. Daripada jumlah ini, sebanyak 42 projek telah siap sepenuhnya, 18 projek di peringkat pelaksanaan atau pembinaan dan 19 projek berstatus prabina. Bagi projek menaik taraf dan membangun semula sekolah di Terengganu yang mempunyai bangunan daif, sebanyak 26 projek telah diluluskan dalam tempoh 2017 hingga 2022 dengan kos sebanyak RM60.93 juta dan sebanyak 21 projek telah siap, manakala baki sebanyak 5 projek dalam peringkat prabina. Beliau berkata demikian ketika merasmikan majlis penutup program Aspirasi Jelajah Keluarga Malaysia peringkat Terengganu hari ini. Program yang berlangsung di Kompleks Sukan Gong Badak, Kuala Nerus turut dihadiri Menteri Besar Terengganu, Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mohtar dan Ketua Setiausaha Negara, Tan Sri Muhammad Zuki Ali. Terengganu merupakan negeri keempat dikunjungi oleh program Aspirasi Jelajah Keluarga Malaysia selepas Johor, Perlis dan Sabah. Kira-kira 20,000 pengunjung menghadirinya sepanjang 3 hari penganjurannya bermula kemarin. Lebih RM4 juta nilai jualan berjaya dicatatkan termasuk program jualan Keluarga Malaysia. Anak patung ganti manusia. Empat terbunuh manakala 16 lagi cedera parah dalam insiden kereta api tergelincir berhampiran pusat peranginan Alpine Bavaria, selatan Jerman.
Kereta api itu dilapor membawa 60 penumpang. Kereta api itu dilapor dalam perjalanan menuju Munich sebelum terbabas di Bergren. Sebahagian penumpang dikatakan membawa pelajar sekolah rendah yang dalam perjalanan bercuti selepas tamat kelas semalam. Jurucakap polis memaklumkan beberapa gerabak terbalik dan sebahagiannya terjatuh ke tambak pusat peranginan ski berdekatan. 6 helikopter dan berpuluh-puluh ambulans jentera bomber dikerah ke lokasi kejadian. Ketika operasi menyelamat, banyak mangsa ditarik melalui tingkap kereta api. Akibat kemalangan itu, sebahagian daripada laluan telah disekat dan lalu lintas dilencongkan, manakala laluan kereta api ditutup sepenuhnya. Selepas 10 hari hilang, anak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil disahkan meninggal dunia. Walaupun mayat Emeril Khan Mumtaz 23 tahun tidak ditemukan di Sungai Ara, Switzerland, lokasi dia dihanyutkan, namun keluarganya yakin Emeril sudah tiada. Keluarga Emeril juga sudah pulang ke Indonesia serta mengadakan majlis tahlil di kediaman rasmi Ridwan Kamil di Bandung. Majlis itu juga dimulakan dengan solat jenazah ghaib. Orang ramai juga mengucapkan takziah kepada keluarga Gubernur itu. Ridwan bersama isteri dan anak perempuannya turut bersama dalam operasi mencari dan menyelam Eril yang dilaporkan hilang sejak 26 Mei lalu ketika berenang di sungai berkenaan bersama adik dan rakannya. Selepas lebih seminggu operasi dilakukan, keluarga mangsa reda jika Eril sudah meninggal dunia. Malah pihak berkuasa tempatan juga menukar status pencarian dari individu hilang kepada individu lemas. Selepas 18 tahun tiada kelahiran bayi, seorang penduduk di sebuah perkampungan di Jepun mengambil alternatif menambah bilangan penduduk dengan menghasilkan anak patung bersaiz manusia. Ramai penduduk kampung Nagoro di Pulau Shikoku sudah meninggal dunia dan kebanyakan penduduk asalnya pula sudah berpindah ke bandar besar. Salah seorang penduduknya, Ayano Tsukimi, telah menggantikan bilangan penduduk yang mati dengan lebih 350 patung buatan tangan buat kampung Nagoro yang terletak di wilayah Tokushima itu. Tindakannya itu bagi mengelak perkampungannya dilupakan serta supaya kawasan itu dilihat seperti berpenghuni. Sejak itu, penempatan tersebut telah digelar sebagai kampung anak patung dan tular dalam kalangan pelancong. Ayano yang menyara kehidupan sebagai pembuat anak patung tidak menyangka ideanya itu akan menjadi tarikan pelancong dengan kira-kira 3,000 pengunjung pada setiap tahun. Setakat ini, penghuni asal kampung itu hanya tinggal 27 orang dengan paling muda ketika ini berumur 57 tahun selepas tiada lagi pasangan muda tinggal di situ untuk melahirkan bayi. Patung-patung itu diletakkan di ladang untuk kelihatan seperti orang tua yang berkebun, di dalam kelas seperti kanak-kanak sedang belajar serta keluarga yang menunggu di perhentian bas dan juga berkumpul bersama keluarga di luar rumah. Dan berikut berita antarabangsa pilihan. Penumpang permainan Aero 360 terpaksa berdepan pengalaman ngeri selepas permainan tersebut terhenti dengan keadaan tergantung di udara. Kejadian yang berlaku di Taman Tema Kennywood itu bagaimanapun tidak menyebabkan sebarang kematian susulan penumpang berjaya diselamatkan pihak berkuasa. Permainan tersebut kini ditutup dan tidak dibenarkan beroperasi sehingga siasatan selesai dijalankan. Dua wanita warga Colombia ditahan pihak berkuasa di lapangan terbang antarabangsa Tucumán selepas muslihat mereka dihidu polis. Kedua-dua suspek bertindak menyembunyikan dadah jenis kokain di dalam rambut palsu untuk dibawa ke Sepanyol. Berdasarkan kenyataan rasmi pihak berkuasa tempatan, polis mendekati pelaku selepas mengesyaki sesuatu dengan gaya rambutnya. Selepas melakukan ujian pengimbas, polis mendapati terdapat sesuatu yang disembunyikan di antara rambut palsu dan rambut aslinya. Di India, seorang lelaki masak kuih tradisional hanya menggunakan pelapik motosikal. Ia susulan India kini sedang mengalami kenaikan suhu panas melampau. Lelaki tersebut turut menunjukkan aksi terbalikkan kuih yang sudah masak itu dan rata-rata netizen memberikan pelbagai reaksi terhadap perbuatannya itu. Sekian berita Al-Hijrah. Ikuti kami di Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan TikTok serta layari alhijrahnews.com untuk pelbagai berita pilihan dan eksklusif. Saya Fazira Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.